Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah saya, Dr. Patricia Anak Gandhi dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Trisha Balkis binti Syariful Bahri, akan mengupaskan tentang kemenangan besar transformasi negara terhadap pemansuhan UPSR. 28 April 2021, kerajaan memutuskan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimasukkan sepenuhnya mulai tahun ini, manakala pentaksiran tingkatan 3 PT3 dibatalkan untuk tahun ini. Hadirin sekalian, sekarang saya akan menghuraikan tentang kesan positif UPSR diadakan dan UPSR dimasukkan. Antara kesan positif UPSR diadakan ialah: pertama, murid mengetahui tahap keseluruhan semasa di sekolah rendah daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Dengan adanya UPSR, murid dapat mengetahui pencapaian dengan menggunakan satu kaedah yang selaras di seluruh dunia. Kedua, murid mempunyai target yang positif di dalam kelas. Hal ini kerana mereka akan berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang sewaktu UPSR diadakan. Ketiga, murid mempunyai satu standard atau penanda aras untuk memasuki sekolah berasrama penuh SPP dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Contohnya, apabila murid ingin memasuki MRSM, ia akan memudahkan para guru untuk menapis murid berdasarkan pencapaian yang ada. Seterusnya, kesan positif UPSR dimasukkan. Pertama, mendidik murid-murid untuk belajar ilmu bukan kerana peperiksaan, di mana kita tahu murid-murid sudah dibiasakan dengan peperiksaan secara oriented. Dengan itu, murid hanya belajar untuk menduduki peperiksaan semata-mata dan bukan untuk mempelajari ilmu. Kedua, kurangnya bebanan guru dan tekanan kepada murid dan ibu bapa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, apabila musim UPSR akan menjelang, guru-guru tahun 6 akan sibuk dengan kelas tambahan, sama ada ianya dilakukan pada musim cuti ataupun setelah tamat sesi persekolahan wajib, seminar dan teknik menjawab soalan. Dengan pemasuhan UPSR, ianya akan mengurangkan tekanan kepada murid kerana mereka tidak perlu lagi untuk menanggung beban dalam kepala untuk mencapai 6A dalam UPSR. Ini adalah kerana terdapat segelintir daripada mereka yang dipaksa oleh ibu bapa masing-masing untuk mengikuti kelas tambahan berbayar seawal tahun 3 untuk mencapai keputusan yang memberangsangkan dalam UPSR. Dari sudut tekanan ibu bapa, tidak lagi mereka yang suka membandingkan prestasi anak mereka antara satu sama lain. Akhir sekali, memandang sama rata kepentingan semua subjek dan ko-akademik, yang mana sebelum ini kita hanya memandang subjek UPSR adalah subjek yang penting dan menganaktirikan subjek lain seperti pendidikan seni, reka bentuk teknologi, pendidikan jasmani dan sejarah atau subjek-subjek yang tidak terkandung dalam UPSR. Kita juga memandang ko-kurikulum, sukan, wakil sekolah itu sebagai satu perkara yang tidak penting. Namun sekarang, semua adalah sama. Ianya kerana mereka tidak lagi dinilai atas kertas tetapi mereka dinilai sama rata kerana ko-kurikulum dan sukan juga memberi sumbangan di dalam PAJSK untuk mereka masuk ke sekolah menengah nanti. Kesimpulannya, tidak ada lagi peperiksaan besar di sekolah rendah dan KPM telah memperkasakan lagi PBD untuk memastikan ianya satu penilaian yang berkualiti. Akhir kata dari saya, bersama-sama kita jalani kehidupan norma baru dalam pendidikan. Itu sahaja perkongsian dari saya. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat dan pengetahuan kepada anda semua. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.